Tahun 2021 memperlihatkan keadaan negara yang semakin pulih dari kesan pandemik COVID-19. Kegiatan sosial dan ekonomi kembali rancak apabila vaksin telah diperkenalkan. Pelbagai sejarah dan kejayaan turut tercipta sepanjang tahun 2021 bagi tentera laut di Raja Malaysia. Seawal Januari, TLDM telah berjaya menyelamatkan 3 nelayan tempatan yang dilaporkan hilang di perairan Permatang Ubi, Kota Kinabalu, Sabah. TLDM bersama Angkatan Tentera Malaysia turut terlibat dalam operasi murni bagi memberi bantuan dan menyelamatkan mangsa banjir di 6 buah negeri. Manakala, Operasi Benteng menjadi salah satu operasi utama TLDM bersama 18 agensi lain sejak penubuhan National Task Force bagi membanteras kemasukan pendatang asing tanpa izin ke Malaysia. Pusat Hidrografi Nasional telah mengharumkan nama TLDM apabila memenangi ESRI Geo Innovation Award 2020 bagi projek My Marine Geo Hub Maritime Chart Service. Penganugerahan ini mengiktiraf kreativiti dan inovasi PHN memanfaatkan teknologi sistem maklumat geografi dalam penyediaan perkhidmatan maklumat geospatial marine. 22 Februari menjadi hari bersejarah apabila vaksin COVID-19 tiba di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan. Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Muhammad Reza bin Muhammad Sani telah mendahului barisan warga Navy People di Lembah Kelang menerima suntikan dos pertama vaksin tersebut. Skuadron 601 iaitu Skuadron Unmanned Aerial System atau UAS telah dilancarkan pada 4 Mac di Stesen Udara TLDM Kota Kinabalu yang disempurnakan oleh Panglima Tentera Laut. Pada 5 Mac pula, kapal pesisir LMS kedua TLDM telah ditauliahkan dalam upacara penuh istiadat Tentera Laut. KD Sundang adalah kapal kelas keris kedua di dalam Skuadron LMS ke-11 berpangkalan di Kota Kinabalu. Pesawat udara TLDM telah ditugaskan bagi membawa dos pertama vaksin COVID-19 ke Sandakan. Pelbagai lakaran suka dan duka tercoret pada bulan sambutan ulang tahun TLDM ke-87. Pada 5 April, Laksamana Madya Datuk Abu Bakar bin Muhammad Aziz telah dilantik sebagai Panglima Armada Barat yang baharu. Pada 14 April, KD Jerong menjadi kapal kelima TLDM yang berjaya selesai program repowering dan ini menunjukkan kemampuan TLDM dalam meningkatkan kesiagaan asetnya. Tanggal 21 April menjadi hari yang mengejutkan warga TLDM apabila kapal selam negara sahabat KRI Nanggala dilaporkan hilang semasa latihan penembakan di perairan Pulau Bali. Seterusnya, TLDM telah mengatur gerak MV Megabakti bagi membantu mencari KRI Nanggala di perairan Pulau Bali. Sambutan Hari TLDM pada 27 April telah dilaksanakan secara sederhana di pengkalan TLDM Lumut. TLDM telah menerima 6 buah Fast Interceptor Craft iaitu kumpulan Fast Combat Boat atau FCB untuk meningkatkan keupayaan dalam operasi benteng. Aset baru ini dalam masa yang singkat membuktikan keberkesanannya dengan mematahkan satu cubaan menyeludup parti di perairan Teluk Ramunia.
KD Duyung telah menyambut ulang tahun ke-16 pada 6 Mei yang juga tarikh ulang tahun penyelam ranjau TLDM ke-56. Sambutan Aidilfitri diraikan dalam kesederhanaan dan ramai warga TLDM yang meneruskan tugas berjauhan daripada keluarga demi tanah air tercinta. Panglima Tentera Laut merekodkan penghargaannya kepada pengorbanan Navy People, terutama yang bertugas jauh di sempadan maritim negara, dalam satu bingkisan yang diterbitkan dalam akhbar The New Straits Times. Rencana tersebut turut menyentuh tentang kesiapsiagaan, kebajikan dan kejayaan dan disambut baik warganet dengan pelbagai komen yang positif. TLDM melalui KD Lekir meneruskan kerjasama pertahanan dengan mengadakan latihan bersama Sekov, kapal frigate kelas Lafayette Tentera Laut Perancis. 10 Jun menyaksikan penerbitan pertama jurnal Navy People yang memaparkan inisiatif menaik taraf dan membaik pulih kemudahan yang disediakan untuk the Navy People. TLDM turut terlibat sebagai pengurus di pusat pemberian vaksin Mega bagi memastikan setiap rakyat Malaysia mendapat perlindungan menerusi vaksin COVID-19. Tanggal 28 Jun, satu lagi sejarah tercipta apabila Tunku Temenggung Johor Yang Amat Mulia Tunku Idris Iskandar Ismail Abdul Rahman Ibni Sultan Ibrahim Ismail menyertai perkhidmatan TLDM. Dan pada 29 Jun, Pegawai Warren 1 TLS AQM Muhammad Nur Fazli bin Arifin melakar sejarah sebagai warga cawangan udara TLDM pertama yang dilantik sebagai Pegawai Warren TLDM. Dua atlet TLDM, Lieutenant Nur Suryani Muhammad Taibi TLDM dan LK1 PNK Lee Hak Wei telah terpilih untuk mewakili negara di Tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020. TLDM dengan kerjasama Jabatan Laut Malaysia telah menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, membantu dalam penyampaian bekalan vaksin ke Pulau Langkawi. TLDM telah melaksanakan latihan bersama United Kingdom Carrier Strike Group 2021 pada 26 Julai di perairan Selat Melaka. Ketumbukan UK SCG-21 ini melibatkan aset dari United Kingdom, Amerika Syarikat dan Belanda. Latihan seperti ini dapat meningkatkan interoperability dan persefahaman di lapangan antara TLDM dengan Angkatan Laut negara lain. Pada 11 Ogos, Panglima Tentera Laut telah melaksanakan lawatan kerja meninjau program senggaraan berjadual KD Perkasa di Limbungan Geliga Shipyard, Sendirian Berhad di Kemaman. Kesiagaan TLDM kekal berada di tahap tertinggi dengan kejayaan penembakan 2 buah peluru berpandu Exocet MM40 dan Exocet SM39 dalam eksersis Taming Sari yang dilaksanakan di Laut Cina Selatan pada 12 Ogos. Sambutan Hari Kebangsaan ke-64 telah dimeriahkan oleh pertunjukan pasukan kawat senyap daripada Tentera Laut Diraja Malaysia. Upacara penamaan LMS ketiga TLDM iaitu Badik telah berlangsung dengan meriahnya di Limbungan Wuchuan, Qidong, China. Kehadiran kapal ini bakal meningkatkan keupayaan TLDM dalam mempertahankan kedaulatan perairan negara. Semangat kedaulatan negara tanggungjawab bersama dibuktikan
oleh setiap warga Angkatan Tentera Malaysia ketika sambutan Hari ATM ke-88 di Kem Segenting, Port Dickson. Jalinan kerjasama pertahanan antara TLDM dan Tentera Laut Republik Singapura terus diperkasakan melalui pelaksanaan eksersis Malapura di perairan Selat Melaka. Satu Oktober menyaksikan kecekalan 83 pegawai dan 771 anggota lain-lain pangkat termasuk Tentera Laut Diraja Malaysia menyarung beret PBB bagi mengikuti misi Malbat 850-9 di Lubnan. 1 Oktober turut menjadi sejarah yang sangat berharga kepada warga pasukan khas Laut TLDM dengan pentauliahan KD Panglima Garang, iaitu pusat latihan Paskal yang telah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Eksersis bersama gol yang melibatkan 5 negara FPDA telah berlangsung di Laut Cina Selatan dalam mengeratkan dan meningkatkan kerjasama antara negara-negara sahabat. 22 Oktober, pentauliahan KD Badik di Kota Kinabalu menjadikannya kapal kelas keris ketiga yang diterima masuk ke dalam perkhidmatan TLDM. TLDM dan TUDM menggemling usaha bersepadu dalam eksersis Angsa, iaitu singkatan kepada Angkasa dan Samudra Siri 13/21 bermula 3 hingga 18 November 2021. Mesyuarat Projek Management Review ketiga kontrak perolehan 3 buah helikopter operasi maritim TLDM telah diadakan pada 10 November bertempat di premis Leonardo Helikopter di Vergiat, Itali. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Datuk Seri Haji Effendi bin Buang TUDM telah mengadakan lawatan kerja ke Bowstead Naval Shipyard Sendirian Berhad di Lumut, Perak bagi melihat sendiri perkembangan pembinaan kapal tempur pesisir pantai atau Littoral Combat Ship. Jalinan kerjasama pertahanan terus diperkasakan TLDM menerusi penglibatan latihan secara bersama dengan Angkatan Laut dari negara-negara ASEAN menerusi eksersis ASEAN-Russia Naval Exercise 2021 yang berlangsung di sekitar perairan Belawan dan Sabang, Indonesia mulai 28 November hingga 4 Disember 2021. Kerjasama di antara TLDM dan Tentera Laut Pakistan telah diperkukuh melalui eksersis Malpak yang berlangsung di perairan Selat Melaka bagi memperkasakan kesefahaman dan meningkatkan interoperability antara kedua buah negara. Kerjasama Malaysia dan Indonesia diperkukuhkan lagi apabila Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Tentera Nasional Indonesia Angkatan Laut, mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia dan seterusnya mengadakan kunjungan hormat ke atas Laksamana Tan Sri Muhammad Reza bin Muhammad Sani di Markas Tentera Laut. Pada 18 Disember, upacara penyerahan fizikal dan penamaan Littoral Mission Ship keempat, iaitu Rencong, kepada Kerajaan Malaysia telah diadakan di Chidong, China. Hujan berterusan di beberapa tempat menyebabkan bencana banjir yang menjejaskan ribuan keluarga. Dalam membantu setiap keluarga yang terjejas, TLDM telah mengatur gerak aset dan anggota dalam op murni bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan pantas dan cekap. Tahun 2021 melabuhkan tirai dengan ketibaan kapal LMS 4 Rencong di pengkalan TLDM Kota Kinabalu. Kini, tahun 2022 menjadi satu peluang baru bagi TLDM dan The Navy People mengatur langkah lebih cemerlang berbekalkan semangat kepahlawanan bagi mencorak kenangan dan sejarah baru sepanjang tahun 2022.
Walau apapun yang akan berlaku, TLDM akan terus menyumbang bakti dalam mempertahankan kedaulatan perairan negara tercinta. Sedia berkorban.